Hai guys, bertemu lagi kita dalam YouTube channel Mawi TV. Hari ini 10 Disember tahun 2020, Hyundai Malaysia telah melancarkan Hyundai Elantra 2021 dan harganya hari ini telah diumumkan. Sebelum ni kita dah pernah lihat video dan saya dah buat video. Aku dah buat video dah tentang Hyundai Elantra ni. Jadi hari ini Hyundai telah melancarkan dia punya harga untuk Hyundai Elantra 2021. Okey, sebelum tanpa pengecualian, dengan pengecualian cukai jualan. Maksudnya harga ni adalah harga dengan ditolak cukai jualan yang ditawarkan oleh kerajaan sehingga hujung tahun ni. Dan korang tahu berapa harganya? Aku bila baca cerita ataupun berita tentang harga yang ditawarkan oleh Hyundai ni, terus tersembur air suam yang aku tengah minum tu. Okey, untuk sebuah kereta segmen C, Hyundai menjual Hyundai Elantra 2021 ni dengan harga RM158,888 sahaja. Untuk sebuah kereta sedan segmen C di Malaysia. Kalau kau tengok Honda yang peneraju mestilah Honda Civic. Kemudian mungkin Altis. Apa lagi saingan? Mazda CX, Mazda 3. Jadi kalau kau tengok harga dia sama dengan Mazda 3. Kau boleh percaya tak harga Hyundai Elantra 2021 ni setinggi itu? Memang betul, mungkin dia lebih canggih daripada kereta segmen C yang ada di pasaran Malaysia. Tapi pada aku, untuk sebuah kereta Hyundai, sebuah kereta dari jenama Korea, macam tak masuk akal lah. Dan satu lagi mungkin sebab dia datang dalam bentuk CBU dari kilang Hyundai di Busan, Korea. Di Busan di Korea. Jadi mungkin itu menyebabkan harganya sehingga 158K. Tapi aku rasa kalau dia buat CKD pun harga ni masih lagi 140,000 lah. Itu pun pada aku masih lagi tak terjangkau di akal dengan enjin 1.6 Gamma tu, yang hanya menghamburkan 123 PS atau 121 horsepower je dengan 154 Nm. Harganya 158,000 guys. Kau boleh bayangkan tak dia punya harga ni macam mana? Dan siapa target dia untuk beli ni? Mungkin dia menyasarkan untuk dijual kepada anak-anak jutawan di Malaysia. Maksudnya jutawan di Malaysia belikan kereta ni untuk bagi anak dia masuk college. Mungkin macam tu. Dan dia dah jadi macam kereta level atas. Adakah korang akan, kalau aku daripada ambil ini, aku akan memilih Mazda 3. Tapi semua orang akan memilih Civic kemudiannya nanti. Dengan harga yang setinggi ini, dengan kuasa 123 PS, aku rasa ianya sangat. Kau nak beli kereta ni hanya untuk rupa paras sahaja, itu je sebenarnya, ataupun kerana adas dia. Jadi apa sebab korang nak beli kereta ni sebenarnya? Betul, rupanya cantik, antara yang mungkin yang paling radikal dan agresif yang ada pada pasaran untuk segmen C, mengatasi keagresifan. Ada perkataan tu mengatasi sifat agresif yang terdapat pada Civic. Macam Mazda 3 pun, kita tahu dia berada dalam kelasnya berbeza untuk sebuah kereta Jepun. Dan dia macam dah tak bersaing dah dengan Honda Civic dan juga Altis. Sebaliknya mereka dah macam nak mengejar BMW. Tapi kita tahu Mazda ni dia berbeza, dia punya cara strategi dia. Tapi tak tahu kalau Hyundai dah rasa mereka dah layak untuk berada di satu tahap yang berbeza daripada kereta mainstream yang ada kat Malaysia ni. Untuk makluman, Hyundai Elantra 2021 adalah generasi ke-7 dan datang secara unit CBU daripada Korea, dan hanya satu variant je yang dibawa. Satu variant dan harganya 1,588K. Tapi dia bagi dua pilihan kemasan dalaman, iaitu warna cerah dan juga warna gelap. Berkaitan dengan jaminan pula. Yang ni pun menarik juga.
dia bagi jaminan. Okey, dulu aku rasa kereta-kereta Korea ni lah yang memulakan jaminan 5 tahun ni. Dulu kereta bagi 3 tahun kan. Okey, tapi kereta Korea ni dia memulakan jaminan 5 tahun ni. Kali ni dia masih lagi mengekalkan jaminan 5 tahun. Okey, pada aku okey. Tapi ada had perbatuan pula. Sedangkan kereta Proton, Pro 2, Honda, Toyota dah tak ada had perbatuan, tapi dia masih lagi beri had perbatuan 300,000 km. Okay, mungkinlah kalau kau guna secara harian. Macam aku dulu ada kereta yang aku guna hari-hari, 5 tahun aku gunakan 200,000. Okay, itulah kereta pergi kerja, kereta pergi jalan, kereta pergi kena mana je kereta tu. Itu aku gunakan 200,000 dalam tempoh 5 tahun. Okay, jadi aku nampak mungkinlah dalam tempoh 5 tahun orang sukarlah untuk mencapai 300,000. Tapi bila dia letakkan had tu, masalah dia. Bagi je lah tanpa had perbatuan. Mungkin ada 2-3 ketul je. 2-3 kereta tu kemungkinan berapa biji je boleh jual kat Malaysia. Okey, dan beberapa unit je aku rasa yang dia akan lenjan sehingga 300,000 dalam tempoh 5 tahun. Jadi bukan ke manis, lebih manis kalau letak 5 tahun waranti bersamaan dengan tanpa had perbatuan. Bukan ke manis macam tu. Okey, tapi dia bagi satu lagi. Dia bagi servis percuma bagi 50,000 km. Aku tak pasti, aku baca maklumat ni daripada Pautan. Jadi aku tak pasti sama ada dia bagi 50,000 tu sekali je dapat, ataupun dari kosong hingga 50,000, iaitu mungkin dalam 6 kali servis lah, 1,000, 10, 20, 30, 40, 50. Okey, dia kata itu je, percuma servis bagi 5,000. Tak tahu percuma labor ke ataupun part sekali. Okey, ataupun dia buat macam Honda, ataupun buat macam Proton sekarang ni, berselang-selang. Okey, tak tahu. Tapi dia katakan servis percuma bagi 50,000 km. Dengan transmisinya menggunakan transmisi jenis IVT, Intelligent. Kalau selalu kita dengar CVT, Hyundai menggunakan Intelligent IVT lah. Dan Smart Stream dia punya istilah dia lah, dia punya jenis enjin lah, CVT Smart Stream. Okey, dan dia menggunakan timing bell. Okey, timing bell. Okey, bukan timing chain, timing bell Okey, dan dikatakan kereta ini boleh mencapai 0 hingga 100 km sejam dalam masa 10.4 saat. Aku rasa dengan enjin 1.6 agak baiklah prestasi penciptaan dia. Dan dikatakan top speed yang boleh dicapai oleh enjin Gamma 1.6 liter ni adalah 196 km sejam. Okey, menarik jugalah. Dia boleh declare tinggi tu hampir 200 dengan enjin 1.6 liter Gamma ni. Dengan transmisi IVT dia boleh capai 196 km sejam. Dan dikatakan penjimatan bahan apinya 5.6 liter untuk 100 km. Agak baik penjimatan dia ni. Aku rasa dalam 100 km dalam RM110. Murah tu, jimat juga tu Okey, kemudian dia ada 4 mod pemanduan, iaitu normal, smart, eco dan juga sport. Okey, jadi itu je aku nak cerita tentang Hyundai Elantra 2021. Aku tak pasti harga dia selepas habis tempoh tax holiday ni. Mungkin dah jadi RM165,000. Jadi kita tunggulah. Dan aku tenang nanti siapa yang nak beli kereta ni lah. Dan aku percaya golongan-golongan M40 memang confirm tak lah. Okay, tak lah nak beli kot. Okay, kumpulan T20 tu pun aku rasa T20 level rendah mungkin ada yang beli. Dan aku rasa sasarannya adalah T20 level tinggi lah. Dan ianya bukan kereta pertama aku rasa yang akan, maksud aku bukan digunakan sebagai kereta pertama lah untuk setiap orang untuk beli kereta ni. Yang mungkin kereta kedua, ketiga atau kereta hujung minggu, mungkin lah. Okey, jadi kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa tekan button subscribe. Assalamualaikum.